Saya tidak mau kembali ke Rusia. Saya mau tinggal di Malaysia. Hanya dalam masa 3 menit selepas mendarat di lapangan terbang antara bangsa Kuala Lumpur KLIA, mengapa sekumpulan pelajar elit dari Rusia yang merupakan 1% teratas dalam hierarki kekayaan dan kemewahan, tiba-tiba menangis, menghubungi ibu bapa mereka, dan enggan pulang ke tanah air. Ini adalah satu kekecohan besar, sehingga menggemparkan Kementerian Pendidikan di Moskow, berpunca daripada kisah benar satu lawatan sambil belajar. Mereka yang tidak terkesan walaupun pernah melawat Paris dan London, terpesona bukan karena tempat pelancongan mewah, tetapi oleh keajaiban kehidupan seharian yang sering diabaikan karena dianggap remeh. Hanya 48 jam di Malaysia telah mengubah pandangan hidup mereka, malah mungkin mengubah masa depan negara mereka. Ini adalah kisah yang mengejutkan. Sediakan sapu tangan Anda. Pelajar-pelajar perempuan dari sekolah menengah elit Rusia tiba di KLIA untuk lawatan sambil belajar ke Kuala Lumpur. Mereka menjadi keliru dalam masa 3 menit sahaja, malah menolak untuk pulang. Inilah alasannya yang mengejutkan. Kini Kementerian Pendidikan di Moskow, Rusia berada dalam kekecohan. Menurut statistik Kerajaan Malaysia pada 2025, jumlah pelawat dari Rusia ke Malaysia telah meningkat sebanyak 68% berbanding tahun sebelumnya, mencecah 230.000 orang. Malaysia, terutamanya Kuala Lumpur, sangat populer dalam kalangan belia Rusia. Bilangan sekolah antara bangsa yang memilih Kuala Lumpur sebagai destinasi lawatan sambil belajar semakin meningkat. Dalam konteks ini, sekolah antara bangsa Moskow, sebuah institusi berprestij yang hanya dihadiri oleh anak-anak golongan atasan 1%, telah menghantar 10 pelajar perempuan untuk lawatan sambil belajar khas. Kisah perjalanan mereka menjadi tular di media sosial. Saya mau tinggal di Malaysia. Saya tidak mau kembali ke Rusia. Dilaporkan bahwa salah seorang pelajar menghubungi ibu bapanya hanya 3 menit selepas tiba di Kalia, meminta mereka menyiasat kemungkinan belajar di Universiti Malaysia. Seorang lagi pelajar, karena terlalu suka dengan Malaysia, coba menghilangkan diri pada hari terakhir sebelum pulang. Apa sebenarnya yang telah disaksikan oleh pelajar-pelajar elit ini di Malaysia? Saya, Sophie, seorang gadis berusia 18 tahun dari sekolah antarabangsa Moskow. Sekolah kami adalah institusi elit terkemuka di Rusia. Anak-anak pegawai tinggi, eksekutif korporat besar, dan peguam terkemuka membentuk sebahagian besar pelajar. Bapak saya adalah eksekutif syarikat tenaga dan ibu saya adalah peguam antarabangsa. Oleh itu, sejak kecil, saya telah melawat pelbagai negara Eropa, Paris, London, Rome, Lisbon, kemana sahaja saya pergi. Semuanya terasa sama, bangunan lama, harga mahal, dan orang yang dingin. Namun, minat sebenar saya terletak di tempat lain, Malaysia. Jujur, saya sangat taksub dengan musik pop dan drama Cina Malaysia. Pada waktu malam, saya akan menyelinap memakai fon kepala, mendengar lagu-lagu penyanyi Cina Malaysia seperti Fish Liong atau Mayday, dan belajar sedikit bahasa Cina dengan menonton drama bersiri. Tetapi ibu bapa, saya berpikiran lain. Sophie, Malaysia, awak tahu takat mana tempat tuh? Bapak saya hanya menganggap Malaysia sebagai sebuah pulau kecil di Asia. Ibu saya juga sama. Tengok Eropa atau Amerika, bukankah lebih berfaedah? Namun, saya tidak berputus asa. Apabila tiba masa undian destinasi lawatan sambil belajar, saya memilih Malaysia. Mengejutkan, lebih separuh daripada kawan-kawan saya turut memilih Malaysia. Barulah saya sadar betapa dalamnya budaya Malaysia meresap dalam kalangan belia Rusia, terutamanya pengaruh bubble tea dan produk teknologi mereka. Akhirnya, sekolah memutuskan Malaysia sebagai destinasi. Malam sebelum berlepas, saya terlalu teruja untuk tidur. Saya tidak percaya saya akhirnya akan ke Malaysia. Tetapi pada masa yang sama, ada keraguan. Bagaimana jika Malaysia sebenarnya tidak sama seperti yang saya bayangkan? Bagaimana jika saya kecewa? Dalam perjalanan ke lapangan terbang, ibu saya berkata, "Jangan letak harapan tinggi sangat. Itu cuma pulau kecil, tak setanding Eropa." Saya mengangguk, tetapi dalam hati saya membantah. Mama tak paham Malaysia." Di lapangan terbang, kami bertemu rakan-rakan. Semua orang teruja. Guru pengiring kami ialah Cikgu Elena Petrovna, seorang guru berpengalaman 30 tahun, tegas tetapi sangat menyayangi pelajar. Sebelum berlepas, Cikgu Elena mengumpulkan kami. Semua sila tunjukkan sopan santun dan patuhi peraturan. Kita
mewakili Rusia. Kami mengangguk dan menaiki pesawat, melihat langit kelabu Moskow semakin jauh. Selepas penerbangan yang panjang, kami akhirnya tiba di KLIA. Waktu menunjukkan pukul 11.20 malam. Sebaik sahaja pintu pesawat dibuka, jantung saya berdegup kencang. Akhirnya menjejakkan kaki di bumi Malaysia. Melewati jambatan udara dan memasuki ruang ketibaan, mulut saya ternganga secara semula jadi. Cikgu, ini betul-betul lapangan terbang ke? Macam taman. Walaupun sudah larut malam, lapangan terbang terang benderang seperti siang. Lantainya berkilat seperti cermin. Sangat berbeza dengan lapangan terbang di Moskow. Di Moskow, kebanyakan lampu ditutup selepas pukul 10 malam, dan kedai-kedai ditutup sehingga pagi. Lantainya sentiasa kotor, dan kaki tangan kelihatan dingin. Tetapi di sini berbeza. Di setiap counter maklumat, kaki tangan bertugas dengan senyuman. Saya melihat seorang pekerja pembersihan tersenyum mesra dan mengangguk apabila penumpang lalu. Adakah ini benar-benar reality? Saya tidak percaya mata saya. Ini adalah sesuatu yang mustahil dilihat di Rusia. Seorang rakan mencengkam lengan saya dan berbisik, Sophie, tempat ini sangat hebat. Walaupun malam, ia sangat bersih dan ramai orang. Dan ada bau wangi bunga orkid yang menyenangkan di udara. Saya mengangguk setuju. Beratur untuk pemeriksaan imigresen. Saya terkejut lagi. Walaupun kami adalah kumpulan pelajar asing yang tidak dijangka, kaki tangan tidak panik sedikit pun. Malah, sukarelawan yang boleh berbahasa Rusia segera diaturkan untuk membantu. Dobry den, selamat datang ke Malaysia adik-adik semua. Selamat petang, selamat datang. Dengan fasih berbahasa Rusia. Saya dan rakan-rakan saling berpandangan dengan terkejut. Sukarelawan itu mengambil kira usia kami, menjelaskan semua prosedur perlahan-lahan dan sopan. Daripada cara mengisi borang ketibaan, lokasi pengambilan bagasi, sehinggalah jadwal hari esok. Jika ada sebarang kesulitan atau soalan, sila beritahu kami. Bilakah kali terakhir saya menerima layanan seramah dan seikhlas ini? Di lapangan terbang Eropa, kami sering diabaikan atau dilayan dengan kasar karena kami orang asing. Berdiri di hadapan sistem imigresen otomatik, saya keliru menggunakan mesin yang baru pertama kali saya lihat. Serta-merta, seorang kaki tangan yang memakai jaket berjalan menghampiri dan membimbing saya dengan ramah. Sila letak paspor di sini. Dan lihat skrin ini. Ada sokongan bahasa Rusia juga. Oh, melihat skrin, memang ada sokongan pelbagai bahasa. Termasuk Rusia. Reka bentuk yang intuitif memudahkan kami menggunakannya. Selepas giliran saya selesai, saya berpaling dan melihat rakan-rakan saya turut menggunakan mesin itu dengan ekspresi teruja. Seterusnya, kami bergerak ke tempat pengambilan bagasi. Papan tanda digital yang besar menunjukkan lokasi bagasi secara langsung. Di Moskow, mencari bagasi sering mengambil masa sejam. Kami tidak tahu kemana bagasi kami pergi dan tiada kaki tangan untuk bertanya. Tetapi di sini, semuanya berfungsi dengan tepat dan pantas. Bagasi saya keluar dalam masa kurang dari 10 menit. Sambil menunggu bagasi, saya mengeluarkan telepon pintar dan menghantar message kepada bapak saya. Ayah, boleh tak tolong semak maklumat university di Malaysia? Tempat ini sangat hebat. Walaupun baru 3 menit tiba, saya sudah jatuh cinta. Selepas menghantar, barulah saya sadar apa yang saya tulis. Maklumat University Malaysia, pikiran ini muncul secara tidak sengaja. Walaupun belum keluar dari lapangan terbang, saya sudah merasakan negara ini sangat berbeza dari yang saya sangka. Lebih maju, lebih teliti, dan lebih berperi kemanusiaan. Cigu Elena mengumpulkan kami. Baiklah, sekarang kita akan bergerak ke hotel. Semua sudah ambil bagasi, kami mengangguk dan mengikut guru. Dalam perjalanan keluar dari lapangan terbang, saya asik melihat sekeliling. Kedai serbaneka 24 jam, counter pertukaran mata uang, malah counter telekomunikasi, semuanya bersih, terang, dan tersusun. Melangkah keluar dari lapangan terbang, angin malam tropika menghembus wajah kami. Kami menuju ke tempat menaiki bus. Bus tiba. Kami meletakkan bagasi dan menaiki bus. Bahagian dalam bus juga sangat bersih. Tempat duduk yang selesa. Penghawa dingin yang kuat. Pemandu bus menoleh dan berkata dalam bahasa Inggris, "Welcome to Malaysia." Dijangka tiba di Kuala Lumpur dalam 40 menit. Sila pakai tali pinggang keledar. Dia tahu kami penumpang asing, dan layanan ini sangat bertimbang rasa. Saya memakai tali pinggang keledar dan melihat keluar tingkap. KLIA semakin jauh. Lebuh Raya menuju Kuala Lumpur terbentang di hadapan.
Walaupun malam, jalan raya diterangi cahaya. Kendaraan bergerak lancar dan teratur. Jalan raya di Moskow pada waktu malam gelap dan berbahaya. Tetapi di sini sangat berbeza. Seorang rakan menuding keluar tingkap dan menjerit, "Tengok, ada kedai yang menyala di mana-mana. Itu kedai serbaneka ke." Semua orang melihat keluar. Memang, setiap beberapa ratus meter, ada kedai serbaneka 7-Eleven atau Speedmart yang terang benderang. Orang ramai keluar masuk dengan santai. Padahal ini sudah tengah malam. Di Moskow, kebanyakan kedai tutup pada pukul 10 malam. Rakan-rakan saya mengangguk setuju. Ketika itu, kami menyaksikan pemandangan yang lebih mengejutkan. Kami melihat wanita muda berjalan sendirian di jalan raya. Pada pukul 1 pagi, wanita-wanita itu memakai fon kepala, berseluar pendek, berjalan santai seperti bersiar-siar. Ada yang menunggang basikal awam obike atau mobike. Mereka kelihatan langsung tidak takut. Saya terkejut dan tidak dapat menutup mulut. Ini adalah pemandangan yang tidak mungkin dibayangkan di Rusia. Di Moskow, wanita berjalan sendirian selepas pukul 10 malam dianggap sebagai tindakan yang beresiko karena terlalu berbahaya. Berita tentang keganasan jalanan dan penculikan sentiasa ada. Sebab itu, saya tidak pernah keluar bersendirian pada waktu malam. Sentiasa ditemani bapak atau pemandu. Tetapi di sini, Malaysia berbeza. Walaupun hampir pukul 2 pagi, wanita boleh berjalan sendirian dengan selesa, malah sambil melihat telepon pintar atau membeli makanan ringan. "Cigu, adakah wanita-wanita itu tidak bahaya?" Saya bertanya kepada Cigu Elena. Cigu itu turut melihat keluar tingkap dengan terkejut. Kemudian bertanya kepada pemandu bus dalam bahasa Inggris, "Adakah selamat untuk wanita berjalan sendirian di jalan raya pada waktu malam di sini?" Pemandu itu tersenyum dan menjawab, "Tentu sekali. Keselamatan di Malaysia sangat baik. Malam sangat selamat. Ada kamera litar tertutup, CCTV dan kedai serbaneka di mana-mana. Wanita boleh berjalan dengan tenang." Ya, pada saat mendengar jawaban itu, hati saya terasa panas. Ternyata wujud negara seperti ini. Rakan-rakan, saya turut melihat keluar dengan ekspresi terkejut. Saya pikir, inilah ciri negara maju sebenar. Bukan bangunan yang gah atau kedai jenama mahal, tetapi negara di mana rakyatnya boleh berjalan dengan selamat pada waktu malam. Inilah negara maju sebenar. Bus terus bergerak ke Kuala Lumpur, menghampiri pusat bandar, menara berkembar Petronas KLCC, mula kelihatan. Bangunan berkembar yang pernah menjadi tertinggi di dunia itu berdiri tegak di latar langit malam. Bangunan-bangunan di kawasan segitiga emas di sekelilingnya menyala dengan cahaya mewah. Ada bangunan yang memancarkan image bergerak. Wah, betul-betul macam kota masa depan. Seorang rakan mengagumi. Memang benar. Rasanya sangat berbeza daripada bandar-bandar lama di Eropa, Paris dan London. Walaupun indah dengan bangunan bersejarah, sentiasa terasa agak usang. Tetapi Kuala Lumpur berbeza, modern, penuh dengan daya hidup dan tenaga. Apabila melintasi jambatan besar merentasi Sungai Klang, saya hampir menahan nafas. Pemandangan malam dari jambatan sangat indah. Bangunan-bangunan di kedua-dua tebing sungai, lampu jambatan, dan pantulan cahaya di permukaan air, semuanya harmoni dengan sempurna. "Sophie, ambil gambar." Rakan saya menepuk bahu saya. Saya segera mengeluarkan telepon dan merekam pemandangan di luar tingkap. Tetapi gambar tidak dapat menangkap sepenuhnya keindahan ini. Ini adalah pengalaman yang hanya boleh dirasakan dengan mata sendiri. Pukul 2.30 pagi, kami akhirnya tiba di hotel. Turun dari bus, saya melihat sekeliling. Mengejutkan, persekitaran hotel masih kelihatan sibuk. Kedai mamak 24 jam menyala terang. Ada pelanggan di kedai serbaneka, orang ramai masih berjalan di jalanan. Di Moskow, waktu ini adalah malam yang sunyi dan mati. Tetapi Kuala Lumpur berbeza. Kota ini seolah-olah tidak pernah tidur sepenuhnya. Memasuki lobi hotel, hiasan modern menyambut kami. Semasa daftar masuk, kaki tangan kaunter, menyadari kumpulan kami adalah pelajar, mengatur bilik di tingkat yang sunyi, memandangkan adik-adik adalah pelajar. Kami telah mengaturkan tingkat yang sunyi, sila berehat dengan baik. Walaupun bukan dalam bahasa Rusia, dia menjelaskan perlahan-lahan dalam bahasa Inggris. Dari masa sarapan pagi esok hingga kemudahan sekitar, semuanya diterangkan secara terperinci. Jika ada sebarang keperluan atau soalan, sila hubungi kaunter. Kami sedia membantu 24 jam. Apa yang paling menyentuh hati ialah ucapan selamat datang yang ikhlas. Selamat datang ke Malaysia.
Semoga percutian Anda menyeronokkan. Kata-kata yang diucapkan dengan senyuman hangat itu mencairkan hati saya. Di dalam lift menuju ke bilik, seorang rakan berkata kepada saya, "Sophie, Malaysia sangat berbeza daripada yang saya sangka." Saya mengangguk. Ya, jauh lebih baik daripada sangkaan saya. Walaupun baru dari lapangan terbang ke hotel, rasanya seperti melalui dunia yang sama sekali berbeza dari Rusia. Rakan-rakan lain turut bersetuju. Ya, saya pun rasa begitu. Malam yang selamat, bersih, dan orangnya sangat mesra. Susah nak percaya. Tiba di bilik, membuka pintu, ruang yang bersih dan selesa menyambut kami. Katil kelihatan lembut. Bilik air berkilat bersih. Membuka tingkap dan melihat keluar. Walaupun hampir pukul 3 pagi, jalanan masih terang benderang. Kedai serbaneka, restoran hot plate, warung, panas, kafe semuanya menyala. Orang ramai keluar masuk dengan santai. Kota ini adalah kota tanpa tidur. Pada saat itu, saya menyadari mengapa Malaysia boleh membangun dengan begitu baik. Rakyat negara ini seolah-olah bekerja, hidup, dan berusaha tanpa henti. Tetapi pada masa yang sama, mereka kelihatan gembira. Mereka nampak memilih untuk melakukannya. Bukan dipaksa. Berbaring di atas katil, saya tidak dapat tidur. Terlalu banyak pikiran di kepala. Kesan pertama lapangan terbang, jalan malam yang selamat, kota yang hidup, dunia yang saya kenali, telah terbalik sepenuhnya. Perkara-perkara yang dianggap biasa di Rusia sebenarnya tidak biasa. Wanita tidak boleh berjalan sendirian pada waktu malam. Kedai-kedai tutup pada larut malam. Lapangan terbang gelap dan kotor. Kaki tangan dingin dan tidak mesra. Saya pikir ini semua adalah normal. Saya pikir dunia memang begitu. Tetapi datang ke Malaysia, saya sedar, dunia boleh diubah. Masyarakat yang lebih selamat, lebih selesa, dan lebih mesra boleh dicipta. Dan ini bukan sesuatu yang istimewa, tetapi hasil kesadaran sivik dan operasi sistem yang cekap. Saya mengambil telepon dan menghantar message kepada ibu saya. "Mama, Malaysia sangat hebat. Tak sama macam yang Mama pikirkan. Esok saya akan hubungi lagi, lepas tengok banyak tempat. Sayang Mama." Selepas menghantar message, saya meletakkan telepon dan melihat keluar tingkap sekali lagi. Malam Kuala Lumpur masih terang dan penuh semangat. Melihat cahaya itu, saya tertanya-tanya berapa banyak lagi perkara yang akan saya lihat dalam beberapa hari akan datang. Apakah kejutan lain yang akan diberikan Malaysia kepada saya? Jangkaan dan keterujaan membuatkan jantung saya berdegup kencang. Malam itu, saya tidak dapat tidur nyenyak. Sebenarnya, saya tidak mau tidur karena saya mau terus merasai detik ini, perasaan ini, keterujaan ini, melihat cahaya di luar tingkap. Saya berjanji dalam hati, dalam perjalanan ini, saya akan merakam segala-galanya tentang Malaysia. Dan suatu hari nanti, saya akan kembali ke sini. Mungkin untuk masa yang lebih lama, belajar, bekerja, atau benar-benar tinggal di sini. Saya mempunyai firasat itu. Begitulah. Malam pertama di Malaysia berakhir. Saya akhirnya tertidur pada pukul 4 pagi. Tetapi dalam mimpi saya berjalan di jalan malam Kuala Lumpur. Sendirian, selamat, dan bebas. Itu adalah pengalaman yang tidak mungkin saya rasai di Rusia. Walaupun dalam mimpi, pukul 6 pagi. Saya terjaga karena jet lag, jam di tepi katil menunjukkan 6,05 pagi dengan tepat waktu Moskow kira-kira tengah malam. Badan saya letih, tetapi hati saya entah bagaimana teruja. Mendengar bisikan di koridor, saya membuka pintu. 6 rekan saya yang mengalami jet lag seperti saya sedang berkumpul di koridor. "Sophie, awak pun tak boleh tidur ke?" "Ya, jet lag." "Tapi kenapa semua orang keluar?" "Kami lapar. Nak cari makanan, tapi ada kedai buka ke waktu macam nih." Semua orang terpinga-pinga. Di Moskow, sangat sukar mencari kedai makan yang dibuka sebelum pukul 8 pagi. Kami mengetuk pintu bilik Cikgu Elena dengan berhati-hati. Cikgu itu juga sudah bangun. "Cikgu, kami lapar. Ada tempat makan tak?" Cikgu itu kelihatan buntu. Tetapi untuk memastikan, dia menghubungi kaunter. Seketika kemudian, wajah Cikgu berseri. "Semua, ada berita baik. Ada kedai mamak 24 jam betul-betul di sebelah hotel." 24 jam? Kami semua terkejut. Makan pada pukul 6 pagi? Itu tidak dapat dibayangkan di Rusia. Kami segera menukar pakaian dan keluar. Sebaik sahaja melangkah keluar dari hotel, kami terkejut lagi. Pukul 6.30 pagi,
Jalanan sudah dipenuhi orang. Pekerja pejabat yang berpakaian kemas berjalan pantas. Penunggang motosikal. Orang yang keluar dari kedai serbaneka. Pagi di Moskow sunyi sepi. Tetapi Kuala Lumpur seolah-olah sudah memulakan hari dengan penuh semangat. Kedai itu betul-betul di sebelah hotel. Ia adalah sebuah restoran mamak tradisional Malaysia. Papan tandanya bertulis, buka 24 jam. Membuka pintu, uap hangat beserta aroma gulai, dan teh tarik menyambut kami. Pelanggan lebih ramai daripada yang kami jangkakan. Lelaki pertengahan umur makan sendirian sambil melihat telepon. Pelajar muda bekerja dengan komputer riba. Pemandu bus yang kelihatan letih selepas tamat shift malam. Semua orang bersarapan dengan santai. Pukul 6 pagi. Sungguh ramai orang makan. Melihat menu, mata saya terbeliak. Nasi lemak RM400, roti canai RM150, mie goreng RM5 patang sen, teh tarik RM3 ditukar kepada mata uang Rusia. Harganya sangat murah sehingga tidak masuk akal. Nasi lemak RM400 kira-kira 75 rubel. Di Moskow makan setaraf ini sekurang-kurangnya 400 rubel. Mengambil kira purata gaji di Moskow, barulah kami tahu betapa berpatutannya harga di Malaysia. Makcik yang mengambil pesanan melihat kami, tetapi tidak terkejut sama sekali. Cigu Elena berbual dalam bahasa Inggris. Makcik itu tersenyum mesra dan mengeluarkan menu bergambar. Satu persatu mencadangkan hidangan populer. Kemurahan hati orang Malaysia ini menyentuh hati saya. Di restoran Rusia, pelayan biasanya dingin dan perkhidmatan teruk. Selepas memesan, kami terkejut lagi. Dalam masa 5 menit, semua hidangan dihidangkan. Nasi lemak, roti canai, mie goreng semua adalah makanan Malaysia yang baru pertama kali kami lihat. Seorang rakan mengambil sudu dan mencoba nasi lemak. Ini dia nasi lemak. Nasi yang harum bersama sambal pedas manis dan ikan bilis rangup menyebar di mulut. Sedapnya, saya tidak dapat menahan diri daripada menjerit. Rasanya sempurna. Kami menghabiskan roti canai dan mie goreng dalam sekelip mata. Ia adalah hidangan yang berbeza dari mie yang kami makan di Rusia. Mie yang kenyal, sos yang kaya. 7 daripada kami makan dengan lahap. Selepas makan, kami terkejut sekali lagi semasa membayar. Jumlah keseluruhan untuk 7 orang makan, kenyang hanyalah kira-kira RM100, ditukar kepada mata uang Rusia, kira-kira 1.900 rubel. Di Moskow, untuk makan setara ini, kosnya sekurang-kurangnya 9.000 rubel. Hampir 3 kali ganda perbezaan. Makcik itu mengira uang baki dengan tepat dan tersenyum. Berkata dalam bahasa Inggris mudah, sedap? Cigu Elena menjawab, ya, sangat sedap. Terima kasih. Keluar dari kedai, rakan-rakan saya tidak henti-henti memuji. Makanan sedap, murah, layanan bagus, sempurna. Ya, dan buka pukul 6 pagi. Itu yang paling hebat. Saya mengangguk, berpikir betapa besarnya jurang antara Rusia dan Malaysia. Bukan sekadar skala ekonomi, tetapi perbezaan dalam kemudahan harian dan kualiti hidup. Dalam perjalanan pulang ke hotel, kami singgah di kedai serbaneka. Memasuki kedai serbaneka, satu lagi kejutan menanti. Walaupun pagi, kedai itu bersih seperti pasar raya kecil, dipenuhi pelbagai barangan. Lebih mengejutkan, pelbagai perkhidmatan yang tidak mungkin dilakukan di kedai serbaneka biasa boleh dilakukan di sini. Bukan hanya membeli belah, tetapi juga membayar bil air, elektrik, mengeluarkan uang ATM, malah membeli tiket KLIA Express dan konser. Kedai serbaneka Rusia hanya menjual makanan ringkas, tetapi kedai serbaneka Malaysia berfungsi seperti pusat serbaguna kehidupan mini. Rakan-rakan memilih makanan ringan kegemaran mereka, terutamanya minuman teh dan susu Malaysia yang unik. Di kaunter pembayaran, kami terkejut sekali lagi. Proses pembayaran sangat pantas. Mengimbas kode bar, harga dipaparkan, dan selesai pembayaran segera dengan kad touch and go. Juru jual sangat mesra. Melihat kami orang asing, mereka tidak menunjukkan sebarang rasa tidak puas hati, malah menyambut kami dalam bahasa Inggris, "Welcome to Malaysia." Keluar dari kedai serbaneka, seorang rakan berkata, "Malaysia ini macam negara yang selesa 24 jam ya. Segala-galanya boleh diselesaikan bila-bila masa." Memang benar. Dalam perjalanan balik ke hotel, kebersihan jalanan juga mengejutkan. Tiada sampah satupun. Sangat bersih. Sudah ada pekerja pembersihan yang menyapu. Pekerja-pekerja pembersihan berseragam sedang membersihkan jalan. Seluruh kota ini berfungsi dengan sempurna seperti organisme hidup. Di Moskow, hanya lorong pelancongan yang bersih.
manakala lorong kecil selalunya kotor. Tetapi Kuala Lumpur berbeza. Bukan hanya persekitaran hotel, malah lorong-lorong kecil pun bersih. Tiba di lobi hotel, pelajar-pelajar lain sudah bangun. Melihat kami yang keluar awal, mereka bertanya kemana kami pergi. Pergi sarapan. Ada kedai buka 24 jam. Rakan-rakan kelihatan cemburu. Lain kali ajak kami juga. Pukul 9 pagi, kami memulakan lawatan Malaysia yang sebenar bersama semua pelajar. Destinasi pertama ialah Taman KLCC. Ini adalah cadangan daripada kaki tangan hotel kepada Cikgu Elena. Kononnya tempat terbaik untuk melihat kehidupan harian warga Kuala Lumpur. Kami memutuskan untuk menggunakan MRT. Memasuki stesen MRT, pelajar-pelajar terkejut sekali lagi. Stesen itu sangat bersih. Lantainya berkilat. Dinding tidak calar sedikit pun. Sangat bersih. Berbeza sama sekali dengan suasana kereta api bawah tanah Moskow yang gelap dan usang. Menggunakan eskalator ke platform. Walaupun di bawah tanah, pengudaraan sangat baik, udara segar. Tiba di platform, orang ramai beratur dengan teratur. Mereka beratur mengikut garisan putih yang dilukis di lantai. Tengok, mereka beratur. Seorang rakan berbisik. Di kereta api bawah tanah Moskow, orang ramai akan bergegas masuk, saling menolak dan berebut. Melihat papan tanda digital, kami kagum lagi. Ia menunjukkan masa ketibaan kereta api seterusnya dengan tepat dalam kiraan menit dan saat. Tiba dalam 2 menit 30 saat. Seorang rakan membandingkan dengan jam di teleponnya. Kereta api memang tiba tepat pada masanya. Tidak ada sedikit pun perbezaan. Apabila MRT tiba, tingkah laku orang ramai lebih mengagumkan. Pintu dibuka, semua orang mengundur ke tepi untuk membenarkan penumpang keluar terlebih dahulu. Selepas semua penumpang keluar, barulah mereka menaiki kereta api secara teratur. Tiada tolakan atau pergaduhan. Di dalam gerabak, suasana sangat sunyi. Tiada siapa yang makan atau minum. Tak boleh makan kat sini ke? Seorang rakan bertanya sambil menunjuk tanda larangan. Nampaknya air pun tak boleh minum. Patutlah bersih sangat. Bahagian dalam MRT juga menakjubkan. Tempat duduk keutamaan dibiarkan kosong untuk mereka yang memerlukan. Penghawa dingin berfungsi dengan baik, sangat sejuk. Bunyi juga sangat rendah. Namun, perkara yang paling mengejutkan saya adalah sesuatu yang lain. Seorang rakan menjerit sambil melihat teleponnya. Dalam MRT pun boleh online. Ada wifi. Semua orang mengeluarkan telepon. Memang benar. Walaupun bergerak di bawah tanah, rangkaian 4G, 5G berfungsi dengan sempurna. Video boleh dimainkan tanpa tersekat. Ini tidak dapat dibayangkan di kereta api bawah tanah Rusia. Rakan-rakan segera mula menghantar gambar masa nyata kepada keluarga dan rakan-rakan di Rusia. Saya juga menghantar gambar kepada ibu. Mama, dalam MRT pun tak putus internet. Ketertiban dan kebersihan ini sangat mengejutkan. Tiba di stesen destinasi dan keluar ke permukaan. Kehijauan di hadapan membuatkan kami semua bersorak. Wah, taman yang luas dan bangunan pencakar langit di sekelilingnya. Suasana yang sama sekali berbeza dari Moskow. Lebih teratur, bersih, dan bersemangat. Memasuki taman, pemandangan yang lebih menakjubkan terbentang. Ramai warga kota sedang bersenam. Orang berlari, melakukan senaman regangan, malah ada yang berlatih tai chi. Walaupun pagi hari bekerja, ramai orang bersenam dengan santai. Pada saat itu, saya menemui perkara yang paling mengesankan. Peralatan senaman awam yang dipasang di taman. Mesin treadmill, elliptical, dan pelbagai peralatan senaman yang digunakan oleh ramai warga kota, terutamanya orang tua. Seorang uncle sedang menggunakan peralatan senaman. Melihat dia kelihatan bertenaga, kami sangat terkejut. Membaca papan tanda, tertulis, semua peralatan senaman boleh digunakan secara percuma. Sesiapa sahaja boleh guna secara bebas, dan percuma. Rakan-rakan menjerit dengan terkejut. Di Rusia, jika mahu bersenam, kami perlu membayar dan pergi ke gym. Peralatan senaman awam tidak ada, atau jika ada, ia usang dan berbahaya. Tetapi di Malaysia, berbeza. Pihak berkuasa tempatan menyediakan peralatan senaman awam di mana-mana untuk kesehatan warga kota. Dan ia percuma. Seorang nenek sedang berlatih tai chi, dengan senyuman yang baik hati di wajahnya. Saya memberanikan diri dan berbual dengannya. Adakah Anda datang ke sini setiap hari? Nenek itu kelihatan tidak fasih berbahasa Inggris, tetapi menjawab dengan isyarat. Setiap hari datang sini. Untuk kesehatan. Kemudian, dia tersenyum dan memberikan thumbs up.
Dia juga mengeluarkan gula-gula dari bagnya dan mempelawak kami. Melihat senyuman nenek yang berseri itu, saya menyadari mengapa warga emas Malaysia kelihatan sihat dan bertenaga. Karena negara ini telah melengkapkan infrastruktur asas untuk warga emas. Peralatan senaman percuma, taman yang bersih, persekitaran yang selamat, dan kemanusiaan yang optimis. Tiba-tiba saya teringat akan nenek saya. Nenek saya meninggal dunia tahun lepas. Dia tinggal sendirian di sebuah apartemen kecil di Moskow. Kesehatannya merosot teruk selepas tergelincir pada musim sejuk. Kos perubatan yang tinggi menyebabkan dia tidak dapat mendapatkan rawatan yang sewajarnya. Walaupun dia berkata ingin bersenam di taman. Taman-taman di Rusia pada musim sejuk adalah sunyi dan berbahaya. Alangkah baiknya jika nenek saya hidup di negara seperti ini. Mata saya berair. Nenek saya, yang bekerja keras, menghabiskan tahun-tahun terakhirnya dalam kesunyian dan kesakitan. Tetapi, nenek-nenek di Malaysia berbeza. Bersenam secara percuma di taman yang bersih, menghabiskan tahun-tahun tua mereka dengan sihat. Ini barulah negara maju sebenar. Bukan negara yang hanya maju dari segi ekonomi, tetapi negara yang mengambil berat terhadap rakyatnya, terutamanya golongan yang lemah. Kami duduk di bangku taman, berehat seketika. Melihat sekeliling, ramai juga yang membawa keluarga. Ibu-ibu berjalan dengan kereta sorong bayi. Pemandangan harian yang damai. Yang paling mengesankan ialah orang yang membawa anjing berjalan. Semua orang menggunakan tali, dan mereka membersihkan najis anjing dengan segera. Di Moskow, najis anjing sering ditinggalkan begitu sahaja. Tetapi di Malaysia berbeza. Semua orang mengambil tanggung jawab sendiri untuk menjaga kebersihan. Tepat pukul 1 petang, kami meninggalkan taman. Cikgu Elena memberitahu kami destinasi seterusnya. Seterusnya kita akan pergi ke kedai buku terkenal di pusat bandar. Ada ruang yang istimewa di sana. Kedai buku? Rakan-rakan saya kelihatan sedikit kecewa, mungkin mengharapkan membeli belah. Cikgu itu tersenyum. Boleh beli belah juga, tetapi saya mau tunjukkan sesuatu kepada kamu dahulu. Kami menuju ke kedai buku terkenal Kinokuniya di pusat bandar. Memasuki bangunan, mata pelajar-pelajar terbeliak. Ia bukan sekadar kedai buku. Lantai kayu, pencahayaan lembut, dan rak buku yang penuh dengan aura kemanusiaan. Ruang itu seperti kuil budaya. Ini kedai buku? Seorang rakan bertanya dengan rasa tidak percaya. Tetapi Cikgu Elena mau kami melihat lebih daripada sekadar keindahan seni bina. Semua sila perhatikan sekeliling. Cikgu itu berbisik. Saya melihat sekeliling dan kemudian saya sedar. Walaupun hari bekerja pada pukul 2 petang, ramai warga kota sedang membaca buku. Ada yang duduk di lantai, ada yang duduk di kawasan membaca, tekun membaca. Yang paling mengesankan ialah pekerja pejabat yang memakai kemeja. Seorang lelaki sedang membaca buku keuangan, rajin mengambil nota. Mereka tak bekerja ke. Seorang rakan berbisik. Cigu Elena menjelaskan. Mungkin mereka menggunakan waktu rehat makan tengah hari atau masa lapang. Orang Malaysia sangat suka membaca. Kedai buku ini malah ada cawangan yang buka 24 jam, membolehkan orang membaca pada larut malam. Saya terkejut. Di Moskow, waktu rehat pekerja pejabat biasanya dihabiskan dengan minum kopi atau merokok di kafe. Tetapi pekerja pejabat di Malaysia membaca buku di kedai buku. Jelas mereka sangat menghargai pembelajaran. Itulah yang saya pikirkan. Saya berbisik. Cigu itu mengangguk. Betul, orang Malaysia tidak pernah berhenti belajar sepanjang hayat. Itu adalah salah satu sebab mengapa pulau kecil ini boleh menjadi hub teknologi dan inovasi. Saya memerhatikan sekeliling dengan lebih teliti. Bukan hanya pekerja pejabat muda, malah orang tua. Semua peringkat umur sedang belajar dengan cara mereka sendiri. Di Rusia, konsep pendidikan sepanjang hayat tidak meluas. Tetapi Malaysia sangat berbeza. Semua peringkat umur terus belajar, berkembang, dan berusaha untuk kemajuan. Saya pikir, inilah wajah sebenar negara maju. Saya berjalan ke bahagian pembelajaran bahasa Cina. Pelbagai bahan pembelajaran bahasa Cina tradisional tersusun, daripada Hanyu Pinyin, ejaan fonetik, hingga bahasa Cina lanjutan. Saya mengambil satu buku dan membukanya. Tulisan Cina tradisional kelihatan begitu indah, penuh nilai seni. Saya bertekad dalam hati. Saya mau fasih berbahasa ini suatu hari nanti. Belajar bahasa Cina, belajar, bekerja, dan hidup di Malaysia. Saya mau menjadi sebahagian daripada negara ini. Rakan-rakan saya juga melihat buku-buku yang menarik minat mereka. Rakan yang melihat buku sejarah Malaysia, rakan yang melihat buku budaya teh Malaysia,
Rakan yang melihat buku resipi Malaysia, semua mau memahami Malaysia dengan lebih mendalam. Kami menghabiskan masa kira-kira sejam di kedai buku, membaca dalam diam. Hati saya terasa tenang, yang tidak pernah saya rasai di Rusia. Keluar dari kedai buku, Cikgu Elena bertanya, "Bagaimana?" Seorang rakan menjawab, "Cikgu, saya rasa saya tahu kenapa Malaysia maju. Karena ada budaya pembelajaran berterusan." Rakan-rakan lain turut berkata, "Ya, kegairahan terhadap ilmu nampaknya yang memajukan negara." Saya juga mengangguk. Cikgu itu tersenyum. Betul, Malaysia bukan negara yang kaya dengan sumber semula jadi. Tetapi ia melabur dalam manusia, melabur dalam pendidikan, dan membina budaya pembelajaran sepanjang hayat. Itulah kekuatan negara ini. Kata-kata itu terukir dalam hati saya. Rusia kaya dengan sumber, tetapi rakyatnya hidup susah. Pelaburan dalam pendidikan tidak mencukupi. Tetapi Malaysia berbeza. Ia adalah negara yang memupuk manusia. Seterusnya, kami menuju ke Jalan Belia, Bukit Bintang. Cikgu Elena berkata dia mahu kami melihat budaya belia Malaysia. Keluar dari stesen MRT, suasana yang bersemangat segera membanjiri kami. Papan tanda besar, belia yang bergaya, gelak tawa, dan musik. Tenaga yang sama sekali berbeza dari Moskow. Berjalan ke kawasan pejalan kaki, perkara pertama yang menarik perhatian kami ialah persembahan jalanan. Sekumpulan penari menari di tepi jalan. Belia mempamerkan koreografi yang sempurna. Kami berhenti dan menonton persembahan. Mereka menari mengikut rentak musik pop Cina Malaysia dengan penuh gaya. Kami merasakan kegairahan mereka. Selepas persembahan, penonton bertepuk tangan meriah. Kami turut bertepuk tangan. Ada yang memasukkan uang ke dalam kotak yang mereka sediakan. Tahap persembahan jalanan di sini memang hebat. Di Edi seorang rakan mengagumi. Berjalan sedikit, kami bertemu dengan kumpulan lain. Kali ini penyanyi solo. Walaupun menyanyikan lagu berbahasa Cina, dia sangat berbakat. Kami bergoyang mengikut rentak. Kami merasakan musik melangkaui sempadan. Menuju ke pasar sekitar pavilion KL, artis-artis muda menjual barangan seni craft, daripada barang kemas, craft tangan, hingga pakaian. Di salah satu gerai, kami berhenti. Ia adalah anting-anting rekaan modern dengan corak jubin tradisional Malaysia. Penjual, seorang wanita muda, menerangkan kepada kami dalam bahasa Inggris, "Ini adalah hasil tangan saya. Saya coba menggabungkan tradisi dan modern Malaysia. Ia sangat cantik." Seorang rakan membelinya sebagai cenderamata. Hebatnya, gerai-gerai lain menjual kaligrafi. Aksara Cina tradisional yang indah ditulis dengan dakwat hitam. Perkataan seperti cinta, kebahagiaan, impian, harapan, keindahan aksara Cina itu mengagumkan kami semua. "Tolong, boleh tak awak tulis nama saya dalam bahasa Cina?" Saya meminta kepada artis itu. Artis itu tersenyum dan berkata, "Tentu, nama saya Sophie." Artis itu dengan cekap menulis Sofia, Sophie, dan di sebelahnya menambah aksara Cina yang bermaksud kebijaksanaan. Ia ditulis dengan sangat indah. Nama saya dalam bahasa Cina sangat cantik. Saya menyimpan karya itu dengan penuh hormat. Jika saya sudah fasih berbahasa Cina nanti, melihat karya ini pasti akan mengingatkan saya pada hari ini. Menjelang senja, jalanan menjadi lebih meriah. Lampu neon menyala, musik menjadi lebih kuat. Saya benar-benar terpesona dengan tenaga ini. Saya mau tinggal di tempat seperti ini. Saya berjanji dalam hati. Saya mesti kembali ke Malaysia. Kembali sebagai pelajar. Mengembangkan impian saya di kota yang penuh tenaga ini. Pagi terakhir telah tiba. Saya mesti ke lapangan terbang petang ini. Ini adalah hari terakhir di Malaysia. Dada saya terasa berat. Masa berlalu begitu cepat. Masih banyak lagi yang ingin saya lihat dan alami. Selepas sarapan, Cikgu Elena berkata, "Untuk membeli belah kali terakhir, kita akan ke segitiga emas. Mari beli cenderamata untuk dibawa pulang." Segitiga emas adalah pusat membeli belah Kuala Lumpur. Tempat KLCC terletak. Saya dan rakan-rakan berjalan perlahan, merakamkan persekitaran dalam ingatan. Cahaya matahari pagi menerangi bangunan. Pekerja pejabat yang pergi bekerja, peniaga yang membuka kedai, pekerja yang membersihkan. Walaupun ia pemandangan pagi biasa di Kuala Lumpur, bagi saya ia sangat istimewa. Tiba di segitiga emas. Ia adalah pusat kesibukan. Gedung serbaneka mewah, butik jenama mewah, orang dari seluruh dunia melawat di sini. Pelajar-pelajar perempuan segera menyerbu kedai kosmetik. Saya turut serta. Masker muka dan produk penjagaan kulit Malaysia
terkenal dengan kualiti yang baik. Masuk ke kedai, juru jual menyambut dengan senyuman. Rakan-rakan mula mencoba ini dan itu. Juru jual dengan ramah mencadangkan produk yang sesuai untuk setiap orang. Seorang juru jual datang kepada saya dan berkata, "Kulit Anda nampak sedikit kering. Nak coba sirih pelembab ini. Ia sangat sesuai untuk iklim sejuk dan kering seperti Rusia." Dia mengambil kira iklim negara saya. Sentuhan pribadi yang halus ini menyentuh hati saya. Saya membeli banyak masker dan produk penjagaan kulit. Tiba waktu makan tengah hari, kami pergi ke restoran dimsum yang terkenal. Rakan-rakan mau makan dumpling dimsum. Memasuki restoran, menu mempunyai gambar dan penerangan bahasa Inggris. Memudahkan kami membuat pesanan. Apabila dimsum dihidangkan, semua orang mengagumi. Pembungkus yang nipis, lipatan yang halus seperti karya seni. Dengan wap panas, mencoba satu, ia sangat lazat. Kuah sup yang lazat memenuhi mulut. Kami menambah pesanan char kway teow dan beef noodle. Selepas makan, kami melawat Tugu Negara yang berdekatan. Tempat yang tenang dan bermaruah. Memasuki kawasan Tugu, saya melihat sekeliling dalam diam. Saya suka suasana damai ini, duduk di bangku di bawah pokok, berehat seketika. KLCC masih kelihatan di kejauhan. Cikgu Elena mengumpulkan kami. Semua, bagaimana perjalanan beberapa hari ini? Rakan-rakan menjawab satu persatu. Sangat hebat. Saya tak tahu Malaysia adalah negara yang begitu baik. Selamat, orangnya sangat mesra, makanan pun sedap. Semuanya sempurna. Tiba giliran saya. Saya menarik nafas dalam-dalam dan berkata, "Cikgu, pada mulanya, saya tak paham Malaysia. Saya cuma suka mendengar lagu Cina Malaysia. Saya tak tahu apa-apa tentang negara ini. Tapi sekarang dah tak sama. Malaysia telah menjadi negara kegemaran saya." Suara saya bergetar. Saya mesti datang lagi. Saya mau tinggal lebih lama. Tidak, saya mau tinggal di sini. Rakan-rakan lain mengangguk. Semua orang nampaknya merasakan perkara yang sama. Cikgu itu tersenyum hangat. Ya, cikgu pun gembira. Kamu semua mempunyai pengalaman yang begitu baik. Malaysia memang mempunyai banyak perkara yang patut dipelajari. Pukul 1 petang, kami kembali ke hotel. Masa untuk mengemas bagasi. Bas ke lapangan terbang dijadwalkan berlepas pukul 4 petang. Semua orang kembali ke bilik dan mula mengemas. Saya duduk di atas katil melihat beg kertas, masker muka, biskut nanas, pakaian yang saya beli di Malaysia. Setiap satu adalah memori yang berharga. Tetapi hati saya sangat berat. Adakah saya benar-benar perlu pergi, hanya tinggal sebentar dan perlu pulang? Melihat keluar tingkap langit Kuala Lumpur yang biru, bangunan pencakar langit, jalanan yang bersemangat. Saya mau tinggal di sini. Pikiran ini memenuhi kepala saya. Tiba-tiba, saya mengambil keputusan. Ada satu tempat terakhir yang saya mau pergi. Kedai buku berdekatan. Saya mau membeli lebih banyak bahan pembelajaran bahasa Cina. Dan saya perlukan masa untuk menyusun pikiran saya. Saya mengeluarkan buku nota dan pen dari beg dan mula menulis. Surat kepada Cikgu Elena. Cikgu Elena yang dikasihi, perjalanan ini telah mengubah hidup saya. Pada mulanya, saya sangka ia hanya lawatan sambil belajar yang menyeronokkan. Tetapi masa yang saya habiskan di Malaysia telah mengajar saya di dunia macam mana saya mau hidup. Jalan malam yang selamat, orang yang mesra, budaya pembelajaran sepanjang hayat, masyarakat yang menghormati belia. Semua ini ada di Malaysia. Melihat Rusia yang sedang bergolak, saya pikir, jika negara kita juga boleh membangun dengan aman, rakyat kita pasti boleh hidup bahagia seperti orang Malaysia. Cikgu, saya bercadang untuk belajar di Malaysia. Saya akan memujuk ibu bapa saya. Saya mau belajar di Universiti Malaysia. Saya mau mendaftar di Universiti Malaya, bekerja, dan tinggal di sini. Dan suatu hari nanti, saya mau menjadi jambatan yang menghubungkan Rusia dan Malaysia. Sekarang, saya akan ke kedai buku buat kali terakhir. Karena saya mau membeli lebih banyak bahan pembelajaran bahasa Cina. Saya akan kembali sebentar lagi. Jangan risau. Sophie, saya melipat surat itu, memasukkannya ke dalam sampul surat, meletakkannya di atas meja, dan diam-diam keluar dari bilik. Di kedai buku, saya memilih beberapa buku teks bahasa Cina tradisional. Saya ikhlas mahu belajar. Saya mahu fasih berbahasa Cina. Selepas membayar, saya keluar dari kedai buku. Berjalan di jalanan sambil membawa beg yang berat. Ketika itu, saya berhenti di hadapan sebuah kafe. Melihat orang ramai minum bubble tea dan berbual melalui tingkap. Kehidupan harian yang damai. Saya mengeluh.
Saya mau hidup seperti itu, tanpa peperangan, tanpa ketakutan. Hanya kehidupan yang dipenuhi impian. Tidak lama kemudian saya melihat telepon. Sudah pukul 3.30 petang. Saya mesti kembali. Saya berjalan kembali ke hotel, tetapi langkah saya terasa berat. Memasuki lobi, saya merasakan kekecohan. Cikgu Elena sedang bercakap tergesa-gesa dengan kaki tangan counter. Rakan-rakan saya juga berkumpul di lobi. Semua orang kelihatan risau. "Sophie!" Cikgu itu berlari ke arah saya. "Awak pergi mana?" Semua orang risau. Suara cikgu itu bercampur kelegaan dan kebimbangan. "Maafkan saya, cikgu. Saya cuma nak ke kedai buku. Saya nak beli lebih banyak bahan pembelajaran bahasa Cina. Saya mengeluarkan buku yang saya beli dari bag dan menunjukkannya kepada cikgu." Ekspresi cikgu Elena melembut. "Kalau macam tuh, patutnya beritahu cikgu. Awak tahu tak betapa terkejutnya kami bila awak hilang. Saya betul-betul minta maaf." Rakan-rakan saya juga datang. "Sophie, kami betul-betul risau. Kami ingat awak jatuh cinta dengan lelaki Malaysia dan lari. Maaf, cuma saya nak lihat kota ini buat kali terakhir." Cikgu Elena meletakkan tangannya di bahu saya. "Cikgu faham, tapi kita betul-betul kena pergi. Bas nak gerak dah." "Baik, cikgu." Saya menyerahkan sampul surat yang saya bawa dari bilik kepada cikgu. "Ini surat yang saya tulis untuk cikgu. Sila baca kemudian." Cikgu itu mengambil surat itu dan mengangguk. Saya mengemas bagasi dan menaiki bas. Melalui tingkap saya melihat jalan segitiga emas, KLCC. Bas mula bergerak. Semua itu semakin jauh. "Selamat tinggal Kuala Lumpur." Saya mengucapkan selamat tinggal dalam hati. Saya pasti akan datang lagi. Lain kali, saya akan tinggal lebih lama. Tiba di KLIA, tempat saya menjejakkan kaki buat kali pertama beberapa hari lalu. Tetapi perasaan saya sudah berubah sepenuhnya. Menaiki pesawat, duduk di tempat duduk dan melihat keluar tingkap. Tanah Malaysia semakin kecil. Air mata saya mengalir. Saya sangat benci perpisahan. Tetapi pada masa yang sama, saya berjanji, saya pasti akan kembali. Kali ini, sebagai pelajar. Keesokan paginya, kami tiba di lapangan terbang Moskow. Langit kelabu Rusia menyambut kami. Sangat berbeza dari langit biru Kuala Lumpur. Keluar dari lapangan terbang, ibu bapak datang menjemput. Ibu saya berlari ke arah saya apabila melihat saya. "Sophie, selamat kembali ke rumah." "Ya, Mama." Saya memeluk ibu, tetapi perasaan saya aneh. Moskow terasa asing. Walaupun ia adalah rumah saya beberapa hari lalu, kini terasa janggal. Rakan-rakan saya juga mula bercerita tentang Malaysia kepada ibu bapak mereka. "Mama, Malaysia sangat hebat." "Ayah, kat sana wanita boleh jalan sorang-sorang malam-malam. Ada kedai serbaneka 24 jam. MRT pun bersih gila." Wajah ibu bapak mereka bertukar menjadi terkejut. Ibu saya juga merenung saya. "Sophie, awak suka Malaysia sangat ke..." "Ya, Mama. Jauh lebih baik dari yang saya sangka." Dalam perjalanan pulang ke rumah, saya melihat keluar tingkap. Jalan raya Moskow. Bangunan lama, jalanan yang kotor, orang yang dingin. Kenapa gelap sangat? Kenapa kotor sangat? Kenapa semua orang tak senyum? Saya tidak dapat mengelak daripada membandingkan dengan Malaysia. Tiba di rumah, saya membuka bagasi, mengeluarkan barang-barang yang dibeli di Malaysia satu persatu. Masker muka, biskut nanas, bahan pembelajaran bahasa Cina. Ibu saya masuk ke bilik saya. "Sophie, apa semua nih?" "Hadiah untuk Mama, masker muka Malaysia." Saya duduk di atas katil dan melihat ibu. "Mama, saya nak belajar di Malaysia." Tangan ibu saya terhenti. "Apa? Belajar di Malaysia?" "Ya, saya nak belajar di sana. Saya nak masuk Universiti Malaya." Ibu saya duduk di sebelah saya. "Sophie, awak baru pergi beberapa hari. Melihat sebagai pelancong tak sama dengan tinggal di sana." "Saya tahu. Tapi Mama, saya serius. Saya nak bina masa depan saya di Malaysia." Malam itu, kami mengadakan perjumpaan keluarga. Saya duduk di hadapan ibu dan bapak menyatakan perasaan saya. Apa yang saya lihat, saya rasa, dan saya sedari di Malaysia. Masyarakat yang selamat, sistem yang maju, budaya pembelajaran, suasana yang menghormati belia. Bapak saya mendengar dengan wajah serius. "Sophie, ayah tahu Malaysia tempat yang baik. Semikonduktor pun kuat. Tapi awak orang Rusia. Ini negara awak. Saya tahu ayah. Tapi melihat Malaysia, saya sedar. Bukan peperangan.
tetapi keamanan. Bukan penindasan, tetapi kebebasan yang boleh membahagiakan rakyat. Bapak saya berpikir seketika, baiklah, apapun, belajar bahasa Cina, Melayu dulu, dan kita bincang lagi setahun. Jika hati awak tak berubah masa tu, ayah akan bantu. Air mata saya mengalir keluar. Betul ke? Terima kasih ayah. Sejak hari itu, saya mula belajar bahasa Cina, Melayu, 2 jam sehari. Menulis aksara Cina tradisional, Jawi, menghafal perbendaharaan kata. Kemudian, sesuatu yang besar berlaku di sekolah. Seminggu selepas perjalanan, rekan-rekan saya mula memuat naik gambar dan video perjalanan Malaysia di media sosial. Saya juga membuat satu video. Wanita makan sendirian di warung mamak pada pukul 2 pagi. Orang tua bersenam di taman. Internet berfungsi di dalam MRT. Jalanan yang bersih. Tajuknya, negara yang mengubah pandangan hidup saya dalam 48 jam. Sambutan sangat hangat. Tontonan pertama 50.000. Seminggu kemudian 300.000. Komen beribu-ribu. Saya tak tahu Malaysia maju macam nih. Saya pun nak pergi tengok. Kenapa Rusia tak boleh jadi macam nih? Perhatian terhadap Malaysia meletus di seluruh Rusia. Mesyuarat ibu bapa di sekolah juga bertukar menjadi perbincangan tentang Malaysia. Saya, anak-anak perempuan saya pergi ke Malaysia juga. Saya dengar sistem kesehatan dan pendidikan Malaysia sangat hebat. Sekolah menjemput Cikgu Elena Petrovna untuk memberikan ceramah khas. Sebulan kemudian, ceramah diadakan di Dewan Besar. Cikgu Elena dengan jujur menceritakan pengalaman di Malaysia. Kecekapan sistem, kesadaran sivik, layanan terhadap orang asing, budaya pendidikan, masyarakat yang selamat. Satu perjalanan telah mengubah hidup anak-anak. Selepas ceramah, ramai pelajar menghampiri Cikgu. Saya adalah salah seorang daripadanya. Cikgu, saya dah mula belajar bahasa Cina, Melayu. Cikgu itu tersenyum. Ya, Sofi. Cikgu baca surat awak. Sangat menyentuh hati. Beberapa hari kemudian, berita yang lebih mengejutkan datang. Sekolah menerima satu dokumen. Ia adalah dokumen dari Kementerian Pendidikan Rusia. Cikgu Elena mengumumkan di hadapan semua pelajar. Semua, ada berita yang mengejutkan. Lawatan sambil belajar ke Malaysia telah menarik perhatian Kementerian Pendidikan Rusia. Dewan menjadi riuh, Kementerian Pendidikan. Selepas meneliti video dan laporan lawatan sambil belajar sekolah kita ke Malaysia, telah memutuskan untuk menjadikan sistem pendidikan dan infrastruktur bandar Malaysia sebagai penanda aras rasmi untuk dipelajari. Pelajar-pelajar bertepuk tangan dan bersorak. Satu perjalanan sambil belajar telah mula menggerakkan dasar negara. Kami tidak pernah bermimpi bahwa 48 jam kami boleh mencipta perubahan sebesar ini. Selepas itu, sekolah mula berubah. Minggu kebudayaan Malaysia ditubuhkan. Makan nasi lemak, teh tarik, menonton film Malaysia. Klub bahasa Cina, Melayu juga ditubuhkan. Saya tentu sahaja menyertai dan dilantik sebagai presiden. Beberapa bulan berlalu. Suatu hari, ibu bapak saya memanggil saya. Bapak saya meletakkan beberapa dokumen di hadapan saya. Sofi, tengok ini. Ia adalah risalah Universiti Malaysia. Universiti Malaya University Science Malaysia, Universiti Teknologi Malaysia. Ayah dah semak. Nampaknya boleh memohon di bawah kuota pelajar asing. Cuma perlu lulus ujian kemahiran bahasa Cina, Melayu. Tangan saya bergetar. Ayah, bukankah kita berjanji setahun yang lalu? Jika hati saya tak berubah, ayah akan bantu. Sofi, awak belajar bahasa Cina, Melayu setiap hari, tak pernah cuti. Ayah nampak semua tuh. Air mata saya mengalir. Terima kasih ayah. Ibu saya juga memegang tangan saya. Sofi, mama pun tengok video awak. Nenek-nenek bersenam kat taman tuh. Suara mama bergetar. Kalaulah nenek hidup di negara macam tuh, dia pasti boleh hidup lebih lama dan sehat kan? Mama pun sedar. Malaysia bukan sahaja pulau teknologi, tetapi negara yang mengambil berat tentang manusia. Mama, saya pasti akan pergi ke Malaysia dan berjaya. Dan suatu hari nanti, saya akan jemput ayah dan mama ke Malaysia. Beberapa bulan kemudian, saya memberikan ucapan di acara Kedutaan Malaysia di Moskow. Saya Sofi. Beberapa bulan lalu, saya menghabiskan 48 jam di Malaysia. 48 jam itu telah mengubah hidup saya sepenuhnya. Penonton mendengar dengan tekun. Di Malaysia, saya melihat masyarakat yang selamat, budaya yang bertimbang rasa, dan warga yang belajar sepanjang hayat.
Dan saya sadar, inilah wajah sebenar negara maju. Tepukan gemuruh. Kini Rusia berada dalam situasi yang sukar. Tetapi melihat Malaysia, saya menemui harapan. Selagi kita membangun dengan aman, kita juga boleh membina negara yang rakyatnya bahagia. Wakil Malaysia datang kepada saya. Cik Sofi, ucapan yang sangat menyentuh hati. Terima kasih karena sangat mencintai Malaysia. Saya yang patut berterima kasih. Karena Malaysia telah memberikan saya kehidupan baru. Petang itu, saya kembali ke rumah, melihat langit malam Moskow melalui tingkap. Tetapi hati saya sudah berada di Kuala Lumpur. Beberapa bulan lagi saya akan menaiki pesawat ke Malaysia. Kali ini bukan lawatan sambil belajar, tetapi sebagai pelajar untuk membina masa depan saya. Bagaimana pendapat Anda? Inilah kisah 48 jam yang dialami oleh pelajar perempuan elit Rusia di Malaysia. Apa yang mereka lihat bukanlah tempat pelancongan mewah, tetapi jalan malam yang selamat, warga yang mesra, budaya pembelajaran sepanjang hayat, masyarakat yang menghormati belia. Itulah kehidupan harian kita. Perkara yang kita anggap remeh, bagi sesetengah orang, adalah dunia impian. Inilah kuasa lunak, soft power, sebenar Malaysia. Bukan skala ekonomi atau kekuatan ketenteraan, tetapi kesadaran sivik rakyat, kemanusiaan yang mendalam, dan kehidupan harian yang damai. Itulah sebab sebenar mengapa orang di seluruh dunia jatuh cinta dengan Malaysia. Jika Anda boleh menyokong kami dengan melanggan saluran dan menekan butang suka, kami akan kembali dengan lebih banyak kisah menarik.